Saudari, apa yang Malaysia perlukan adalah ketelusan dan kebertanggungjawaban. Apatah lagi dalam fasa vaksinasi sekarang. Kita mahukan lebih dari sekadar ayat, percayakan kami. Kerajaan harus mencerakinkan rencana yang jelas kepada rakyat. Apakah fasa-fasa tersebut? Bagaimana kita akan tahu siapa yang terima dahulu dan bila? Apa yang terkandung dalam lingkungan kuasa kerajaan terkait ini? Bagaimana untuk kita tahu jenis vaksin yang sampai ke negara kita? Apakah ada kajian tentang bagaimana kesan vaksin akan memberi dampak yang baik kepada rakyat serta kesan-kesan sampingannya? Bagaimana dengan aspek memperkasa elemen lain dalam masyarakat Malaysia untuk sama-sama menggalas tanggungjawab dalam rencana negara membendung wabak ini? PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Kesatuan Eropah telah menjalankan kajian terkait wabak ini beserta data yang cukup membantu. Namun, apa jenis kajian dan penyiasatan tentang wabak ini yang telah dijalankan setakat ini? Terdapat banyak kajian yang menunjukkan bahawa vaksin berpotensi memberi dampak yang berlainan kepada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk warga emas dan mereka yang mengidap penyakit kronik. Tetapi apakah langkah kerajaan dalam memastikan kebimbangan ini diatasi? Apakah universiti-universiti kita serta institusi pendidikan di negara ini telah digerakkan untuk memperkukuh Akta Pengawalan Penyakit-Penyakit Berjangkit 1988? Mengapakah sumber kita tidak dihala ke arah pengkajian vaksin di Malaysia dan berusaha untuk melakukan lonjakan dalam aspek ini yang tidak hanya semata-mata untuk rakyat tetapi juga untuk kebaikan manusia sejagat? Prasarana jenis apakah yang patut dibangunkan dalam keadaan segera agar ia tidak hanya untuk memampan dampak wabak ini sekarang tetapi juga untuk rencana jangka panjang bagi bersiap sedia sekiranya terdapat ancaman dari wabak-wabak yang baru? Berdasarkan perkembangan serta kajian terkini, tampaknya wabak COVID-19 bukanlah wabak terakhir yang harus kita hadapi. Malah wabak yang seterusnya boleh datang dengan lebih cepat dengan kesan yang bukan kecil. Apa yang telah kerajaan kita lakukan bagi melindungi maklumat serta data warga? Aspek ini mesti diambil kira dan diberi perhatian kerana terdapat lambakan serta pertambahan data saat ini. Kerajaan harus mencari titik imbang antara data yang diterbitkan untuk kajian dan pengetahuan umum dan data yang mesti dilindungi bagi menghalang gejala salah guna data oleh sektor pemasaran dan perniagaan yang sedang mencari peluang mencari keuntungan. Apakah langkah-langkah ini telah diambil oleh kerajaan? Harus ada rencana yang jelas bukan sahaja dalam soal vaksinasi tetapi juga apa yang akan kita hadapi kemudian. Kita harus bersedia sekarang, waima selepas menerima vaksin, bahawa kita mesti melakukan pengubahsuaian dalam tata hidup kita agar kekes baru dapat kita jauhi. Kita juga mesti bersedia untuk gejala wabak yang akan datang dan persiapkan segalanya dan perbetulkan insya-Allah. Perjalanan kita masih panjang ke arah fasa penyembuhan dan kita mesti tingkatkan disiplin serta sikap berjaga-jaga. Saya juga harus tegaskan bahawa kerajaan kini mempunyai kecenderungan otoriter, kekuasaan mutlak yang membimbangkan terkait pendekatan mereka terhadap propaganda anti vaksin. Meski kita mesti berjaga-jaga dalam menghadapi gejala berita palsu, pendekatan seperti ini berpotensi untuk memberikan tamparan kepada kerajaan dan seterusnya hanya akan merancakkan gejala teori konspirasi. Justru itu, apa rancangan dan langkah kerajaan dalam mendapani gejala ini? Atau apakah benar peristirahat darurat hanya alat dan perkakas bagi terus berpaut kepada kuasa? Kita mesti tegas berhadapan dengan gejala berita palsu, sama ada dari golongan anti vaksin atau gejala lain.
Tetapi pengharaman secara pukal hanya akan memperkuat golongan yang kononnya terkesan dengan langkah ini. Satu-satunya cara untuk menumpaskan gejala berita palsu adalah mendapaninya dengan logik dan pemikiran kritis, dengan meneguh pandangan-pandangan para saintis serta pakar. Ini mesti disusuli dengan memperkukuh sistem pendidikan kita, tidak hanya untuk membina keyakinan di kalangan rakyat kepada kerajaan, tapi juga untuk membina keyakinan rakyat kepada pakar-pakar kita dalam bidang perubatan dan sains. Saya menggesa kerajaan untuk memberi perhatian kepada perkara ini seikhlas yang mungkin, merencana semula dan jelaskan kepada rakyat. Saya juga ingin menzahirkan kesyukuran terkait kenyataan yang Pertuan Agong baru-baru ini terkait Parlimen. Saya menggesa kerajaan untuk segera memanggil sidang Parlimen sesegera mungkin agar kita dapat menuntut dan memikirkan rencana yang lebih telus dan kuat bagi menghadapi wabak ini. Ini masa yang sangat penting untuk kita bangunkan kesedaran nasional dalam menentang virus ini dan bangunkan negara serta tatanan yang punyai keyakinan bagi melonjakkan bangsa ini ke satu tahap yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.